Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik dan hidayah, dan diakhirkan dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini dengan pengajian kitab Asas Aqidah Islam pada muka surat 119. Pada bab yang ke-14, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Berkenaan tentang kenabian, kita telah berbicara mengenai percaya kepada Nabi dan Rasul, dan kita telah beriman dengan Rasul dan Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 124,000 Nabi dan Rasul. Dan kita wajib percaya kepada 25 orang Nabi dan Rasul. Dan 5 orang Nabi dan Rasul itu adalah ulul azmi. Dan pada malam ini kita akan pagi. Pada pagi ini kita akan berbicara mengenai pemilihan Rasul dan tugas-tugasnya. Rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dipilih oleh manusia. Maka pilihan yang sempurna, pilihan yang tepat adalah pencipta bagi sekalian makhluk ini. Rasul pemurniaan Allah. Kita tengok kitab kita. Penentuan pangkat kenabian dan kerasulan bukanlah diperolehi secara warisan atau dengan usaha ketaatan yang bersungguh-sungguh dari seorang hamba. Bukan dipilih daripada manusia, bukan daripada keturunan, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ia adalah suatu anugerah dan perlantikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan baca tu S.W.T tu. Jangan duk baca SWT lah. Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada budak sekolah rendah dia baca SWT. Dia pun tak tahu lagi lah, tu ringkasan. Tapi sebaiknya ditulis semua dengan kalimah yang sempurna. Perlantikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala yang pilih Nabi, Allah Ta'ala yang pilih Rasul, bukan manusia yang pilih. Kerana kalau manusia yang pilih ada kekurangan,
ada kelemahan dan ada kecacatan. Mungkin pilih kerana dia suka, mungkin pilih kerana dia adik-beradik, mungkin pilih kerana keturunan. Maka tidaklah Nabi itu dipilih, melainkan pemilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Qul innal fadla biyadillah, Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Katakanlah bahawa permuliaan darjat Nabi dan Rasul itu di tangan Allah. Dialah yang mengaruniakan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala yang memilih. Tegasnya, Allah sendiri yang menentukan jawatan kenabian dan kerasulan kepada hamba-hambanya yang tertentu pada masa-masa yang tertentu. Allah Ta'ala yang tentu Nabi Adam, Nabi yang pertama, Nabi Nuh, Nabi yang kedua, sehinggalah kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Maka kita tahu bahawa Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir daripada siapa? Daripada Nabi kita juga, daripada Allah yang menurunkan Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka itu mempunyai sifat-sifat istimewa yang berbeza dari manusia. Nabi ada sifat istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada Nabi dan Rasul ini tidak sama dengan manusia. Di antara salah satunya adalah mukjizat. Kalau orang biasa, Allah Ta'ala kurnia kelebihan, dinamakan sebagai karamah. Boleh berjalan atas dia, boleh pergi Mekah balik hari. Ada orang pergi Mekah balik hari. Ada kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan. Tembak takluk, bukan mengaji ilmu kebal, bukan. Dan kejadian tersebut pun bukan dengan kehendaknya, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza. Manusia biasa dipanggil sebagai karamah, tetapi Nabi dan Rasul dipanggil sebagai mukjizat. Maka Allah Ta'ala kurnia mukjizat ini hanya kepada Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, karamah, irhas. Dia tak tahu pun dia ada kelebihan tu, dan dia tak mahu pun kelebihan tu ada pada dirinya. Kerana bila dia ada kelebihan itu, takut-takut hatinya itu akan terbetik kesombongan. Takut ada sombong seperti mana Iblis, laknatullah. Dia sombong kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah Ta'ala laknat sehingga hari kiamat. Maka sifat sombong ini ada dalam diri manusia. Maka sifat inilah yang kita tidak mahu ada dalam diri kita dan dijauhkan daripada perkara tersebut. Kerana sifat ini sifat yang paling Allah Ta'ala tak suka. Itulah menyebabkan syaitan, iblis laknatullah itu dikeluarkan daripada syurga, kerana tidak mahu tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka itu yang terjadi. Dan inilah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, yaitu karamah, irhas, kelebihan itu. Dan jangan cari kelebihan ini dari jalan yang salah.
Kerana kelebihan ini kadang-kadang dia ganggu daripada syaitan yang dikurniakan Allah Ta'ala bagi kepada syaitan, dan syaitan menggunakan kelebihan tersebut kepada manusia, kebaikan. Di Indonesia punya banyak orang ada ilmu kebaikan. Lain-lain kena cucuk dengan bulu runcing. Orang minyak nak mengamalkan ilmunya dengan perkara yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara perkara yang boleh mensyirikkan kita, kerana kita menduakan Allah, menggunakan perkara-perkara yang boleh menyesatkan dan boleh memisahkan akidah kita daripada perkara yang sunnah. Masuk hutan minta dekat tok nenek apa semua, tu salah. Letak pulut kuning dekat mana? Dekat kawasan-kawasan yang ada buaya. Dia panggil apa dalam kitab Risalatul Tauhid dibicarakan. Kerana takut kepada binatang-binatang tersebut, maka dilakukan pemujaan. Tarik duit. Allah, kita ingat ke habis dah zaman tu? Zaman law pun ada. Guna daun pisang untuk bumuk. Buah dalam TikTok pula. Ni zaman law ni bukan zaman dulu ni, contoh zaman law. Duit keluar daripada daun pisang. Pokoknya bumuk lah tu, kita tahu lah. Tu namanya bumuk tempera. Jenis tepuk tu. Pulut kuning apa semua tu, tu bumuk tempera. Mana boleh dapat duit dengan macam tu saja? Tarik duit. Maka kita dibohongi dengan perkara yang sedemikian, dan menyebabkan akidah kita akan terpesong. Lama-lama dia percaya kepada makhluk itu, dan makhluk itu berjanji untuk menyesatkan manusia sehingga hari kiamat. Sehingga kita di akhir hayat pun nanti dia akan mati. Sehingga nyawa kita nak cabut nanti dia akan mati. Dia akan ganggu kita untuk berkawan dengan dia esok di neraka esok. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi, kita bicara tentang mukjizat dan karamah. Dengan sebab itu, tengok kita balik. Para wali tidaklah berpeluang mencapai derajat kenabian. Wali-wali Allah. Kita duk baca hizib tu, kita duk baca amalan tu, ada amalan daripada wali-wali Allah. Tapi wali itu bukanlah Nabi. Bahkan orang-orang yang sudah mencapai derajat kenabian pun tidak akan sampai ke derajat kerasulan. Kita dah baca bahawa ni beza Nabi dengan Rasul. Siapakah Nabi? Nabi dia hanya mendapat syariat daripada Allah, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Rasul dia dapat syariat daripada Allah dan disuruh untuk menyampaikan syariat kepada manusia. Maka darjat Nabi ke Rasul itu pun tidak akan sampai berubah. Nabi ubah jadi Rasul tak, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemilihan daripada Allah yang pilih. Lebih jelas dinyatakan bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah manusia. Lebih jelas kita tahu bahawa nabi dan rasul itu adalah manusia, bukan makhluk lain yang mendapat rahmat daripada Allah dan pilihan Allah yang mempunyai kelebihan-kelebihan sebagaimana firman-Nya ayat 74 surah Ali Imran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Allah lah yang menentukan dengan rahmatnya kepada sesiapa yang ia hendaki, dan Allah itu mempunyai kelebihan yang maha besar. Maka pilihan Nabi dan Rasul Allah pilih di kalangan manusia, dan di kalangan manusia itu Allah Ta'ala pilih seorang lelaki, bukan seorang perempuan. Lelaki yang jadi Nabi. Zaman lalu perempuan pun ada mengaku jadi Nabi. Zaman lalu perempuan pun ada jadi imam, sembahyang bagi orang lelaki, meneru orang lelaki main-main. Cuba buat tengok ramai masjid kampung besar. Artis sembahyang subuh berjemaah pun ramai dah. Kan? Kita buat bagi artis sembahyang subuh berjemaah, sembahyang subuh seperti mana Jumaat. Ramai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diteruskan. Maka Allah Ta'ala pilih daripada kalangan lelaki dan bukan perempuan, kerana ada sebab-sebabnya. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, Allah Ta'ala tahu. Sebab itu pemimpin di kalangan lelaki, bukan di kalangan wanita. Kerana itu Allah Ta'ala menentukan semua Nabi dan Rasul lelaki. Mana ada Rasul perempuan? Pernah dengar tapi sesat. Jadi yang mengaku jadi Nabi dan Rasul di kalangan perempuan itu dusta. Ini kita biasa. Maksud saya biasa bukan boleh, tak boleh, tetapi ada yang mengaku Rasul itu Tuhan. Itu yang jadi masalah. Tuan fikir macam benda ni tak boleh berlaku, tapi berlaku kepada anak-anak muda kita. Bukan zaman dulu, zaman sekarang. Yang mengaku kata Rasul itu Tuhan kan, dia jadi macam ketum tak ketum, tak tahu apa-apa. Dia pening. Yang kita duk mengajak kepada Allah, saya duk mengajak kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah Tuhan. Duk sebut dalam kelas tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duk suruh sebelum mengaji mengucap dulu. Tu pun ada macam ni. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau perkara yang berlaku macam ni, maka dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata Rasul itu, Nabi Muhammad itu Tuhan pula. Tapi saya rasa memang pokok yang penting. Dipanggil pil kuda ke pil apa, tak tahulah. Yang tu punca dia. Kalau tak ada lah macam tu. Dia jadi macam tu. Maka itu adalah perkara-perkara yang berlaku di akhir-akhir zaman ini. Maka peganglah akidah kita dengan sebenarnya. Maka Allah Ta'ala yang pilih, bukan manusia yang pilih. Inilah dalil daripada Quran dan daripada perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebagai perantaraan, sebagaimana yang termaklum bahawa zat Allah itu berlain dari semua makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kita mengaji sifat 20, sifat Allah beza dengan makhluk. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Kita makhluk mengambil ruang, kita makhluk mengambil tempat, kita makhluk perlu kepada yang lain untuk hidup. Beza dengan zat Allah, berlain daripada zat ataupun semua makhluk. Bahkan ia adalah suatu zat yang maha mulia dan maha tinggi derajatnya dari segala yang lain. Oleh itu,
mengikut kebiasaan dalam peraturan alam yang telah dijadikan oleh Allah, bahawa dua benda yang berlainan itu tidak dapat dibuat perhubungan secara langsung tanpa ada satu alat perantaraan. Dua benda yang berlainan tak boleh masuk. Kita pun tak boleh fikir Allah Ta'ala jadi daripada apa. Otak kita hanya dekat tu saja. Boleh fikir sifat Allah saja. Kalau nak fikir lebih, tuan-tuan akan jadi gila. Berfikir Tuhan dia berapa, Tuhan dia berapa. Lalah tak semayang, lalah begitu. Dia main sampai tahap macam tu. Otak kita hak dia macam tu. Hanya boleh mengkaji sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh memikirkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala macam mana? Macam tu. Tu macam mana? Tu. Tak kayak tu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita suruh memikirkan tentang kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Bukan fikir tentang zat Allah, tapi fikir sifat Allah. Qudrah, iradah, ilmun. Kita akan mengaji ni, dan kita dah mengaji dah. Baik. Maka tidak boleh berhubung, sebagaimana api tidak dapat disambung secara langsung dengan air. Maka ibadat macam tu lah. Api dengan air tak boleh sambung, melainkan mesti ada satu perantaraan, mesti ada satu yang menghubungkan kita dengan Allah. Api dengan air tak boleh sambung. Hak kita ni semayang ni, kita semayang ni perintah daripada Allah, tapi perintah daripada Allah melalui perantaraan. Melalui perantaraan. Demikian halnya dengan Allah. Maka dengan sebab itu diutusnya seorang yang bersih sebagai penyambung di antara Allah dengan makhluk. Hak kita duk semayang, hak kita duk puasa, hak kita duk zakat, hak kita duk pergi haji, semua ni hukum syariat ini perintah Allah. Tapi perintah Allah disampaikan melalui perantaraan yang Allah Ta'ala utuskan seorang yang bersih, yang makhluknya Allah Ta'ala yang cipta daripada kalangan manusia. Dan kadang-kala diselangi pula dengan perantaraan malaikat. Malaikat juga makhluk Allah. Walau bagaimanapun Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, percaya yakin. Maka makhluk inilah yang menjadi perantaraan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita doa tu, sebut salawat tu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sebut salawat tu melalui perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi esok kita nak masuk syurga pun syafaat daripada Nabi kita. Kita nak masuk syurga pun dengan rahmat daripada Allah, tetapi perantaraan daripada Nabi kita yang namanya Nabi Muhammad yang diberikan syafaat. Nabi simpan doa ni esok kepada umatnya nak memberikan syafaat. Maka kelebihan-kelebihan ini Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi yang terakhir sahaja, ya. Dan hanya yang mendapat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari jenis manusia. Jadi pemilihnya Allah dan perantaraannya Rasul. Itu dua perkara yang kita mengaji pagi ini. Yang ketiga, Rasul daripada kalangan manusia. Semua Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah itu terdiri dari jenis manusia. Tak ada daripada jin. Walaupun jin juga
Allah Ta'ala suruh supaya beribadah kepada Allah. Tetapi tidak ada Rasul daripada kalangan jin. Kalau jin kita duk mengaji yang dia tak nampak, jenuh. Maka terdiri pada manusia dan tidak dari jenis malaikat atau lainnya, kerana beberapa sebab di antaranya. Kerana ada sebab. Yang pertama, manusia adalah suatu makhluk yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala jadikan manusia ini mulia, khalifah di muka bumi, akal, fikiran, dan Allah meletakkan kepala di atas sekali, menunjukkan kemuliaan kepada manusia. Kerana ia sangat sesuai, Allah memilih dan mengangkat segolongan dari manusia itu sendiri menjadi pesuruh untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Allah angkat Nabi, Rasul daripada kalangan manusia. Itu Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala kurniakan kemuliaan. Dan manusia biasa pun juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lebih lagi lah kepada Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Yang kedua, kenapa Rasul daripada manusia? Menurut peraturan Allah dalam alam ini, bahawa pemimpin bagi satu-satu jenis makhluk itu terdiri dari makhluk itu sendiri. Mesti ada makhluk itu sendiri. Kita sultan, kita manusia. Pemimpin kita manusia. Daripada dunia ini, pemimpin kita juga manusia. Kalau pemimpin kita daripada alam yang lain, mestilah ada masalah dan cacat cedera. Kalau pemimpin kita jin, kalau pemimpin kita syaitan, kalau pemimpin kita makhluk yang lain, akan ada masalah. Maka dipilih sebagai manusia itu sebagai pemimpin bagi manusia. Ketua malaikat di langit terdiri dari jenis malaikat juga. Malaikat ada ketua, tapi ketua dari jenis malaikat itu sendiri. Demikian pula Rasul-Rasul yang diutuskan untuk memimpin manusia itu dipilih dari jenis manusia juga. Maka Allah menerangkan dalam ayat surah Al-Hajj, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah memilih Rasul-Rasul dari kalangan malaikat dan juga daripada kalangan manusia. Maksudnya ketua malaikat, malaikatlah. Ketua manusia, manusia. Yang ketiga, kenapa Rasul daripada manusia? Supaya lebih senang bagi Rasul untuk mengajar hukum hakam kepada manusia dan memberi contoh tauladan yang baik kepada mereka. Maka dipilih manusia kerana senang daripada manusia tersebut untuk menerangkan hukum hakam tentang perkara-perkara syariat. Contohnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur daripada tidurnya, jaga-jaga habislah waktu, maka Nabi mengajar kepada kita untuk mengqadhakan sembahyang ataupun sembahyang balik. Kerana di sana daripada perlakuan manusia juga. Yang keempat, supaya manusia lebih mudah kepada manusia mempercayai kerasulan mereka dengan adanya sokongan mukjizat-mukjizat daripada kurniaan Allah. Manusia lebih mudah mempercayai kerasulan daripada manusia itu dengan adanya mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi-Nabi, yang mana mukjizat keluar air daripada jari-jari Nabi, dan mukjizat yang ada kepada kita sekarang adalah Al-Quran. Yang kelima, manusia sendiri tentulah lebih tahu tentang selok belok hal sesama manusia dari segi keperluan hidup, makan, minum dan sebagainya.
makan yang Nabi makan, duduk bagaimana Nabi duduk, senyum bagaimana Nabi senyum, berjalan bagaimana Nabi berjalan, ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Lebih senang untuk menjelaskan kepada manusia bagaimanakah perlakuan yang baik, maka diutuskan dari jenis manusia. Kiranya Allah utuskan rasul-rasul dari jenis malaikat atau jin. Kalau Allah Ta'ala utus rasul daripada jin dan malaikat dan lainnya, maka sudah tentu akan menjadi kesusahan pula kepada manusia hendak mencontohi pembawanya. Payahlah pula nak contoh malaikat, nak contoh makhluk lain. Maka Allah Ta'ala utuskan manusia sebagai rasul di kalangan kita. Dan Nabi pun juga berkahwin, Nabi juga makan, Nabi juga minum, Nabi juga tidur, Nabi juga berpakaian seperti kita. Maka disuruh kita untuk mencontohi Nabi Muhammad SAW. Sifat kemanusiaan yang terdapat kepada para rasul seperti makan, minum, berkahwin dan sebagainya, itu bukan sahaja menyenangkan para rasul itu menjalankan tugas mereka, malah menyenangkan manusia yang menjadi umatnya untuk mengambil petunjuk, hukum hakam dan segala contoh teladan yang baik dari rasul-rasul itu sendiri. Maka senanglah untuk kita ikut rasul itu daripada kalangan manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Kebodohan kaum musyrikin yang berkata, kenapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti orang lain juga? Orang Yahudi, orang musyrikin tanya macam tu. Allah Ta'ala berfirman lagi, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul sebelummu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Seperti manusia berkahwin dan ada anak dan keturunan-keturunan Nabi sehingga sekarang masih ada zuriat itu, keturunan Nabi, dan mereka itu bukan Nabi tapi keturunan daripada Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi kita bicara Nabi dipilih oleh Allah bukan secara keturunan dan warisan. Walaupun dia keturunan Nabi, kita pun keturunan Nabi juga, Nabi Adam alaihi salam. Kerana daripada Nabi Adam lah lahirnya manusia. Baik, jadi itu Rasul dari jenis manusia. Sikit lagi, Rasul dari jenis lelaki. Semua Rasul yang dipilih oleh Allah itu terdiri daripada kaum lelaki, tidak daripada kaum perempuan. Perempuan jangan marah pasal kami tak ada Nabi. Tak payah ikut Nabi Muhammad sudah. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Dan tidaklah kami utuskan Rasul sebelum daripada engkau melainkan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka daripada penduduk negeri, yang penduduk bandar yang telah bertamadun. Allah Ta'ala utus laki-laki, bukan pondan. Jadi pondan ni tidak ada dalam istilah fitrah manusia. Kalau khunsa ada. Khunsa bermaksud dua alat kelamin. Dia ada lelaki, dia ada perempuan. Maka di sana ada khunsa muskil, yang mana tak tahu dia ni laki ke perempuan. Maka disuruh memilih salah satunya. Maka suruh pilih juga perempuan ataupun lelaki. Tak boleh ada dulu.
Maka dalam dunia ni Allah Ta'ala tunjukkan kebesarannya. Allah Ta'ala bagi ada dua, tapi manusia kena pilih mana yang dia tengok cenderung. Dia lebih cenderung kepada lelaki, maka ambil lelaki. Maka yang perempuan kena buang. Maka itu yang terjadi. Maka Allah Ta'ala memilih lelaki. Tugas Rasul sangat berat dan tidak terpikul oleh kaum wanita. Dan kiranya jawatan itu diberikan kepada kaum wanita, sudah tentu mereka tidak dapat menjalankan tugas menyeru manusia ke jalan yang benar. Sudah tentu tak boleh. Sakina bersalin, kena pantang pula 3 bulan, nak sampai dakwah tak boleh pula. Tu Allah Ta'ala dah utus dah daripada kalangan lelaki. Ada sebab dah. Kerana ia yang memerlukan pergaulan yang luas dan terpaksa menghadapi berbagai ancaman daripada musuh-musuh yang menentangnya. Nak suruh pegang senjata tak larat ke? Jadi kekuatan itu tidak. Sebaliknya kaum lelaki mempunyai ketabahan hati dan kesanggupan menanggung penderitaan yang menimpa diri mereka. Di samping itu, kaum wanita selalu menghadapi beberapa halangan yang lain lebih baik, lagi baik dari segi tabi'i dan lainnya. Dari sudut kekuatan, dari sudut kewanitaan. Nak suruh lari kan, kadang-kadang payah nak lari lah. Tegasnya, kaum lelaki lebih berkemampuan untuk menjalankan tugas terhadap umat manusia seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu lebih menguasai, bertanggungjawab di atas kaum wanita dengan sebab kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada setengah di atas setengah yang lain. Seluruh Rasul yang diutuskan oleh Allah itu memikul tugas yang amat berat sekali daripada Allah Azza wa Jalla. Sekali kena baling batu, kena merajuk, tapi dakwah dalam jenuh, emosi. Kalau marah, dia marah balik. Tabi'i daripada sifat manusia yang Allah Ta'ala berikan kepada perempuan dan lelaki berbeza. Maka mereka diperintahkan supaya menyampaikan wahyu Allah kepada manusia dan mengamalkan sendiri, di samping menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada yang lain. Wallahu a'lam. Takat itu saja. Kalau berhenti stesen jauh lagi. Baik, kesimpulannya sikit je. Kita mengaji begini. Dan kita kena pegang yang pertama, Rasul Allah Ta'ala pilih, bukan manusia pilih. Bila Allah Ta'ala pilih, dia sempurna, dia istimewa. Dan pilihan Allah itu adalah pilihan yang tepat dan adil. Tidak seperti mana manusia pilih-pilih jadi YB, pilih-pilih jadi Perdana Menteri, pilih-pilih jadi. Tak ada kesempurnaan itu pada manusia. Yang kedua, Rasul yang Allah Ta'ala utus sebagai perantaraan. Allah Ta'ala sebut dalam ni, yang Allah ini bukan seperti mana makhluk. Maka ibarat seperti mana air dengan api tidak boleh sambung. Maka untuk menyampaikan kepada manusia, Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul di kalangan manusia sebagai perantaraan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul Allah Ta'ala pilih dari jenis manusia itu sendiri, kerana untuk memuliakan makhluk itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, untuk senang manusia mempelajari hukum hakam. Dan Allah Ta'ala memurniakan kepada kita yang keempat, Rasul itu daripada kalangan lelaki. Kerana lelaki ini memikul tanggungjawab yang berat dan boleh menyampaikan dakwah dengan sebaiknya, berbeza dengan kaum wanita. Maka tidak ada Rasul ataupun Nabi di kalangan wanita. Kalau ada, itu sesat. Pegang yang ini sudahlah. Itu sudah mengaji tinggi-tinggi sangat. Nak mai akhir zaman, ramai yang mengaku jadi Nabi,
Ramai yang mengaku jadi Rasul, ramai yang mengaku jadi Imam Mahdi, tapi ramai yang tak mau mengaku jadi Dajjal. Siapa mengaku jadi Dajjal kena kata lah, no? Dia pun nak mengaku jadi Nabi dan Rasul. Siapa mengaku jadi Dajjal, siapa pun tak faham. Jadi itu sahaja untuk pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak pengetahuan yang kita letakkan dalam penyaksian kita tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa tiada Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Maka kita mengaji ini nak mengukuhkan itu, nak mengukuhkan yang bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.